Gaji wakil rakyat Kelantan akan naik hingga RM5,000. Timbalan Menteri Besar Muhammad Amar Abdullah berkata, kenaikan itu perlu bagi mengurangkan jurang perbezaan gaji antara wakil rakyat Kelantan dan negeri-negeri lain. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun dan Barisan Exco Kerajaan Negeri Kelantan bakal menikmati kenaikan gaji pokok antara RM3,000 hingga RM5,000 seorang. Menurut Timbalan Menteri Besar Kelantan Muhammad Amar Abdullah, kenaikan itu diperlukan bagi mengurangkan jurang perbezaan gaji antara wakil rakyat Kelantan dan negeri-negeri lain. Malah katanya wakil rakyat di Kelantan diibaratkan seperti pegawai kebajikan kerana ramai masyarakat di kawasan memerlukan perhatian dan bantuan mereka. Jadi untuk merapatkan perbezaan ini, sekurang-kurangnya beza tak ketara dengan negeri lain. Sebab itu ada cadangan supaya kita selaraskan gaji wakil rakyat. Yang kedua ini saya akan sebut dalam pembentangan memandangkan keadaan semasa semakin berat. Kenaikan gaji wakil rakyat ini, dia wang pergi ke orang ramai juga. Sebab wakil rakyat kita di Kelantan, peranannya macam pegawai kebajikan, katanya lapor Astro Awani hari ini. Terdahulu Kerajaan Kelantan membentangkan belanjawan 2021 pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN dengan belanjawan defisit dianggarkan bernilai RM66.2 juta. Selain itu, persidangan kali ini juga meluluskan rang undang-undang bertujuan untuk meminda enakmen saraan anggota-anggota pentadbiran dan ahli Dewan Negeri 1980 bagi membolehkan kenaikan serta penyelarasan gaji. Masih dalam berita berkaitan, dah dapat Mercedes, sekarang MB, Exco Kelantan nak naik gaji pula. Presiden Parti Putra Ibrahim Hali berkata, rakyat wajar bangkit dan menentang rancangan Kerajaan Kelantan menaikkan gaji wakil rakyatnya. Presiden Parti Putra Ibrahim Ali hari ini berkata, rakyat wajar bangkit dan menentang rancangan Kerajaan Kelantan menaikkan gaji wakil rakyatnya. Ini bermakna gaji Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar dan Exco pun naik sama, katanya pada satu kenyataan kepada Malaysia Kini. Terdahulu hari ini Timbalan Menteri Besar Kelantan Muhammad Amar Abdullah dilaporkan berkata, Adun dan Barisan Exco Kerajaan Negeri Kelantan bakal menikmati kenaikan gaji pokok antara RM3,000 hingga RM5,000 seorang. Jelas beliau, kenaikan itu diperlukan bagi mengurangkan jurang perbezaan gaji antara wakil rakyat Kelantan dan negeri-negeri lain. Bagaimanapun, Ibrahim mempersoalkan kenaikan gaji berkenaan dalam keadaan belanjawan negeri defisit sebanyak RM66 juta. Jelasnya negeri lain mampu berbuat demikian kerana pendapatannya lebih baik berbanding Kelantan. Kemana semangat pengorbanan pemimpin yang jajah Islam? 30 tahun rakyat Kelantan kais pagi makan petang, cukai tanah, cukai pintu dan berbagai cukai urusan tanah naik beratus-peratus. Bekalan air sentiasa putus dan kotor manakala pekerjaan untuk rakyat habuk tak ada. Rakyat terus berhijrah keluar Kelantan. Sebelum ini Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar dan Exco dapat Mercedes dan sekarang nak naik gaji pula, kata Ibrahim lagi. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Besar Kelantan pada Januari menjelaskan kerajaan negeri menggunakan kereta jenis Mercedes-Benz sebagai kenderaan rasmi atas faktor keselamatan. Muhammad Amar berkata penggunaan kenderaan rasmi untuk Menteri Besar itu telah dimulakan sejak era pentadbiran Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat. Sebenarnya penggunaan Mercedes-Benz ini adalah zaman Tok Guru Nik Aziz lagi. Saya masa itu Exco memang pakai Mercedes-Benz E230, jadi kita hanya tukar Mercedes lama ke baru. Faktornya seperti saya katakan, yaitu faktor keselamatan. Itu paling besar. Tak sepatutnya ia jadi isu, tapi sudah menjadi isu. Kita nak kata macam mana jelasnya. Dalam perkembangan berita yang berasingan, bekas Timbalan Presiden PAS lepas 16 pertuduhan pecah amanah. Bagaimanapun, Nasaruddin Mat Isa masih menghadapi 14 pertuduhan
pecah amanah dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah Rm3.65 juta. Bekas timbalan Presiden PAS Nasharuddin Mat Isa dilepaskan tanpa dibebaskan DNAA melibatkan 16 pertuduhan pecah amanah berjumlah Rm321.273 dan 80 sen berkaitan gajinya sebagai pengerusi Yayasan Nasar. Bagaimanapun, beliau masih menghadapi 14 pertuduhan pecah amanah dan 3 pertuduhan pengubuhan wang haram berjumlah Rm3.65 juta. Peguam Bela Muhammad Syukri Ahmad Mansor memberitahu Malaysia Kini bahawa Hakim Mahkamah Session Shah Alam Rozila Saleh memutuskan DNAA daripada 16 tuduhan pecah amanah semasa prosiding 22 September. Kesemua 16 tuduhan pecah amanah berkaitan dakwaan menerima Rm321.273 dan 80 sen gaji secara tidak jujur ketika menjadi pengerusi Yayasan Nasar antara tahun 2015 dan 2018. Sebelum ini, Malaysia Kini melaporkan Nasharuddin telah menghantar surat perwakilan kepada Jabatan Peguam Negara AGC pada 7 Julai. Penghantaran surat perwakilan adalah satu kaedah yang dicadangkan oleh pihak pembelaan untuk menyelesaikan suatu kes seperti penarikan balik tuduhan atau mengaku bersalah atas hukuman yang lebih ringan. Surat perwakilan itu diterima sebahagiannya semua 16 tuduhan pecah amanah berkaitan gaji Nasruddin diminta untuk ditarik oleh pihak pendakwaan. Hakim Mahkamah Session Shah Alam pada 22 September lalu memberikan DNAA atas 16 tuduhan itu. Bagaimanapun, baki 17 tuduhan pecah amanah dan pengubahan wang haram masih diteruskan, kata Syukri. Nasharuddin, bekas anggota Parlimen Bacok dan Yan berusia 57 tahun, didakwa melakukan 3 kesalahan mengikut Akta Pencegahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, melakukan pengubahan wang haram secara tidak langsung. Transaksi membabitkan hasil aktiviti haram itu mendepositkan wang peruntukan daripada Kementerian Kewangan Malaysia kepada Yayasan Gerakan Kesederhanaan Global GMMF berjumlah Rm302.69 menggunakan cek milik syarikatnya Wasatiyah Center for Peace Sendirian Berhad ke dalam 3 akaun berbeza milik Sisma Auto KL, SMR Performance Sendirian Berhad dan Daudaya Interior Sendirian Berhad. Dia didakwa melakukan kesemua kesalahan itu dari 9 November hingga 20 Disember 2018. Bagi pertuduhan pecah amanah, dia dituduh bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Ia didakwa dilakukan antara 2015 hingga 2018, melibatkan dana Rm3.721.683 dan 80 sen yang dikaitkan dengan kedudukan Nasharuddin sebagai CEO GMM dan pengurusi Nasar Foundation. Jika sabit kesalahan, Nasharuddin boleh dipenjara sehingga 15 tahun dan dikenakan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai daripada aktiviti haram atau Rm5 juta yang mana lebih tinggi. Ayo kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Mahkamah Persekutuan batal saman kedua Balu P. Bala terhadap Najib Rosma. Pada 25 Julai 2018, Hakim Mahkamah Persekutuan berkata Santamil Selvi memfailkan saman itu melangkaui batas masa iaitu lebih daripada tempoh 6 tahun. Balu mendiang penyiasat persendirian P. Bala Subramaniam gagal mengemukakan kembali saman kedua terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, isterinya Datin Sri Rosma Mansor dan 6 lagi. Ini berikutan Mahkamah Persekutuan menolak permohonan berkenaan untuk merayu yang difailkan oleh A. Santamil Selvi terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang membatalkan samannya.
Panel 3 hakim dipengerusikan oleh Tan Sri Rohana Yusof membuat keputusan itu selepas mendengar hujahan pihak-pihak terlibat yang dijalankan. Menerusi sidang video disebabkan perintah kawalan pergerakan bersyarat. Dua lagi hakim ialah Datuk Harminder Singh Dhaliwal dan Datuk Rodzaria Bujang. Peguam Datuk Muhammad Hafrizam Harun yang mewakili Najib dan Rosma ketika dihubungi berkata permohonan kebenaran merayu itu ditolak tanpa perintah berhubung kos. Pada 25 Julai 2018, panel 3 hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Datuk Tengku Maimun Tuan Mat, Datuk Suraya Othman dan Datuk Stephen Chung Hian Guan membenarkan rayuan Najib, Rosma dan 6 lagi untuk membatalkan saman kedua yang difailkan terhadap mereka oleh Santamil Selvi. 6 lagi ialah adik-beradik Najib iaitu Datuk Muhammad Nazim dan Datuk Ahmad Johari serta Peguam Tan Sri Cecil Abraham dan anaknya Sunil Abraham, Peguam Arulampalam Mariam Pillai dan Pesuruhjaya Sumpah Zainal Abidin Muhayyad. Dalam keputusannya, Tengku Maimun berkata Santamil Selvi seperti gambar dalam bawah memfailkan saman itu melangkaui batas masa iaitu lebih daripada tempoh 6 tahun. Kami bersetuju bahawa memfailkan saman kedua berdasarkan fakta yang sama melibatkan pihak-pihak yang sama selepas saman pertama dibatalkan adalah penyalahgunaan proses mahkamah, katanya. Beliau juga berkata mahkamah tidak boleh menerima hujah Santamil Selvi bahawa wanita itu tidak boleh memfailkan saman tersebut lebih awal kerana dia dan keluarganya berada di luar negara. Pada 23 Julai 2017, Santamil Selvi dan 3 anaknya B. Kishan, B. Menega dan B. Reshi memfailkan saman kedua bagi pihak mendiang suaminya terhadap 8 individu yang beliau juga namakan sebagai defendant dalam saman terdahulu, mendakwa mereka mengalami kemudaratan yang disengajakan akibat tinggal dalam buangan di India. Santamil Selvi dan anak-anaknya menuntut ganti rugi dalam faedah, mendakwa defendant telah menafikan keluarganya kehidupan normal dan menyebabkan mereka menanggung kerugian kewangan dan bukan kewangan. Pada 30 Januari 2018, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan 8 defendant untuk membatalkan saman kedua yang difailkan oleh Santamil Selvi. Pada Jun 2014, Santamil Selvi memfailkan saman mendakwa konspirasi terhadap Najib, Rosma, Muhammad Nazim, Ahmad Johari, Sunil Cecil, Arulampalam, Zainal Abidin dan ahli perniagaan Depak Jikishan. Kecuali Depak, saman Santamil Selvi ke atas 8 lagi dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi pada 2014 dan dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan serta Mahkamah Persekutuan pada 2015. Bala Subramaniam yang lebih dikenali sebagai P. Bala merupakan saksi utama perbicaraan kes pembunuhan wanita Mongolia Altantuya Sharibu. Bala Subramaniam meninggal dunia akibat serangan jantung pada 15 Mac 2013, beberapa minggu selepas kembali dari India. Sumber dari bernama. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih anda menyokong channel ini.